أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadil Tuan Imam, bahagia Fadil Ustaz Hashim bin Muhammad, Ustaz Hidayat, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah taala yang masih panjangkan umur dan usia kita dengan sihat wal afiah. Malam ni kita masuk tanggal 29 Zulqa'dah 1441 Hijrah. InsyaAllah maghrib esok kita akan mencerap anak bulan Zulhijjah di satu lokasi sahaja di Selangor ini, iaitu di Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam. Dan kita tunggu pengumuman lah malam esok untuk mengetahui bilakah 1 Zulhijjah. Apabila kita mengetahui 1 Zulhijjah, kita akan tahu insya-Allah bilakah 10 hari bulan Zulhijjah, iaitulah hari raya Aidul Adha ataupun hari raya Korban. Kalau ikut hisab dalam takwim yang kita keluarkan berkaitan dengan waktu solat, hari Rabu ataupun malam esok adalah 1 Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah pada hari Jumaat bersamaan 31 hari bulan Julai. Itu kiraan hisab falak. Namun demikian di Malaysia kita guna kaedah ru'yah dan hisab, maka malam esok akan diputuskan untuk kita mengetahui bilakah tarikh 1 hari bulan Zulhijjah. Bersempena dengan masuknya kita bulan Zulhijjah, insya-Allah kita akan ulang kaji pada malam ini hukum hakam fiqh berkaitan dengan korban. InsyaAllah ada tempat yang saya akan laju, ada tempat yang mungkin saya akan detailkan untuk faedah kita bersama insyaAllah. Sebagai muqaddimah, ibadah korban disebut sebagai al-udhiyah. Al-udhiyah mushtaqqatun minad dhahwah. Diambil perkataan asalnya adalah ad-dhahwah. Ad-dhahwah merujuk kepada satu masa pada waktu pagi, di antara terbit matahari sehinggalah gelincir matahari, yang dipanggil waktu itu sebagai waktu duha. Dinamakan al-udhiyah kaitannya dengan waktu duha kerana kebiasaannya ibadah sembelihan korban itu dilakukan pada waktu duha. Pada istilah syarak, wahiyasmun lima yuzbahu minan na'am. Ia adalah satu nama yang merujuk kepada binatang ternakan disembelih. Binatang ternakan yang dimaksudkan ini merujuk kepada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Hajj ayat 34. Daripada umat itu ada satu ibadah mansak, iaitu nusuk. Yang dimasukkan di sini ibadah korban, yang disyariatkan ibadah itu supaya mereka menyebut nama Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka daripada binatang ternakan.
Di situ diambilnya. Dalam tafsir Al-An'am dan approve dalam fiqh, Al-An'am merujuk kepada unta, lembu dan juga kambing. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Apapun ibadah korban ini, yang pertama sekali ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ibadah ikhlas, yang terbaik, yang paling berkualiti, perlu dipastikan. Min yaumil 'aidi ila akhiri ayyamit tashriq, bermula daripada hari raya Idul Adha sehinggalah akhir hari-hari tashriq. 10 hari bulan yaumul 'aid ataupun yaumun nahar, hari-hari tashriq 11, 12, 13. Jadi maknanya disyariatkan ibadah korban ini selama 4 hari sahaja dalam setahun. Ini waktu dilakukan ibadah korban. Dalil pensyariatan ibadah ini merujuk, sumbernya adalah daripada dalil Al-Kitab Al-Quran. Yang kedua dalil As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Al-Ijma'. Adapun Al-Kitab, antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dalam surah Al-Kawthar, tunaikanlah solat untuk Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Adapun daripada As-Sunnah, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW melakukan korban 2 ekor kibas, warnanya putih kibas itu. Kedua-duanya sudah mengeluarkan ada tanduk di kepalanya. Nabi SAW sembelih sendiri dengan tangannya yang mulia. Wasamma wa kabbara, Nabi menyebut Bismillah dan Allahu Akbar. Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' huraikan maksud wasamma, iaitu at-tasmiyah itu Nabi menyebut Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sembelih sendiri boleh saja menyebut Allahumma taqabbal minni, boleh Allahumma taqabbal minni. Ataupun yang sembelih dia wakil Allahumma taqabbal min, buatlah satu-satu selepas daripada sembelih ataupun ketika sembelih itu. Terusnya Nabi SAW meletakkan kakinya di atas, kaki ini bahagian maknanya lutut lah, di atas tengkuk kibas itu ketika Nabi SAW menyembelihnya. Ijma', telah ijma' para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i bahawa ibadah ini disyariatkan. Ibadah ini disyariatkan. Terusnya, fadilat ibadah korban ada 3 yang saya nak sebut. Yang pertama adalah pahala yang sangat banyak, kebajikan. Yang kedua adalah keampunan Allah Ta'ala bagi dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga adalah ia merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya korban. Hadis yang pertama tentang kebajikan dan pahala daripada Zaid bin Arqam dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Dia berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Qal sunnatu abikum Ibrahim salawatullahi alaihi wasalamuh. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qal bikulli sya'ratin minas suf hasanatun. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, ibadah korban ini, sembelih binatang ini apa? Nabi kata, jawab, ia adalah sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan sedia maklum, kisah yang detail boleh rujuk dalam surah
As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ayat 100 lebih ada ayat yang banyak, 5, 6, 7 ayat tuan-tuan sekalian. Yang ini perlu untuk kita hayati. Kemudian ditanya lagi, para sahabat tanya kepada Nabi SAW, dalam ibadah ini kami dapat apa? Apa yang kami dapat? Nabi jawab kepada para sahabat, setiap daripada bulu binatang itu kebajikan. Kebajikan kita sedia maklum, dia akan jadi 10. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Jumlah kebajikan adalah berdasarkan kepada banyaknya jumlah bulu pada binatang yang disembelih korban. Bonuslah tuan-tuan, RM700, pahalanya cukup banyak. Dan yang kedua, dahlah pahala banyak, kemudian dosa-dosa yang kecil pula diampunkan semuanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berkata kepada anak perempuannya yang berkorban, Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki fa inna laki bi awwali qatratin min damiha maghfiratun li kulli zambin. Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah binatangmu ketika disembelih. Sesungguhnya bagi kamu, titisan darah yang pertama mengalir pada waktu itu adalah keampunan Allah Ta'ala bagi semua dosa. Ketiga, dalam hadis Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi bersabda, Ma amila banu adama yawman nahri amalan ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada mana-mana amalan yang seorang anak Adam lakukan pada hari raya korban yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala berbanding dengan mengalirkan darah, iaitulah menyembelih binatang korban. Dalam mazhab Asy-Syafi'i menyebut, wal udhiyatu afdalu min shadaqatit tatawwu'. Dan melakukan ibadah korban itu lebih afdal daripada bersedekah biasa. Sedekah sunat itu, korban lebih afdal daripada sedekah. Imam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijrah pula menyebut dalam tulisannya, La urakhisu bitarkiha. Aku tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkan ibadah korban ini bagi siapa yang mampu. Maknanya tak ada excuse, tak ada excuse. Hukumnya adalah sunat muakkadah. Cuma mazhab Hanafi kata wajib. Sunat muakkadah ini levelnya lebih tinggi daripada sunat yang biasa. Sebab itu bila nak digabungkan dengan mazhab Hanafi yang kata wajib, dia sebenarnya tinggi dah dia punya level hukum galakkan itu. Siapa yang dituntut? Pertama, Muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, aqil. Yang keempat, al-mustati'. Orang Islam, orang yang dah baligh, orang yang berakal, waras, tidak gila. Dan yang keempat adalah al-mustati', iaitu berkemampuan. Bagaimana nak kira mampu? Kiraan kemampuan itu adalah ditolak 4 hari nafkah yang wajib kepada diri dan keluarganya. Letak siap-siap, allocate 4 hari, 10 hari bulan, 11, 12, 13. Sehari kita makan berapa banyak? Katalah RM15 sebagai contoh, RM15. Kita ada berapa keluarga? Dalam keluarga kita ada contohnya 4 orang. Kita, isteri kita, anak 2 orang, 4 orang. Contoh 15 kali dengan 4 sama dengan RM60 untuk 10 hari bulan, RM60 untuk 11, RM60 sampai 13, 6 kali 4, 240. Bila dia tolak 240, ada lagi baki lebihan duitnya RM2,000. RM2,000 maknanya untuk ambil satu bahagian korban cukup. Maka inilah asas kepada kiraan seseorang itu mampu ataupun tidak. Jangan kira sebulan Zulhijjah.
Kalau sebulan memang tak mampu, kalau tahun lagi tak mampu. 4 hari saja kiraan tolakkan nafkah. Seterusnya, waktu sembelihan korban. Bilakah mula masuk waktu? Kita sedia maklum, dalam Islam, hari ataupun tarikh akan berubah bila masuk waktu maghrib. Maghrib tadi ini 29 hari bulan. Esok 29 hari bulan. Maghrib esok sama ada 1 Zulhijjah ataupun 30 Zulqa'dah. Baik. Adakah bermaksud kita boleh sembelih korban pada tanggal 10 hari bulan secara mutlak? Dengan maksud mana-mana asalkan dalam hari itu dikira 10 hari bulan sudah boleh sembelih korban. Jawapannya tidak secara mutlak. Kerana dalam mazhab Asy-Syafi'i merujuk kepada hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'u fananharu man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalik fahuwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'." Perkara pertama yang kami lakukan pada hari kami, pada zaman Nabi SAW, kami solat, kemudian kami balik rumah, kemudian kami sembelih korban. Jadi maknanya antara solat sunat hari raya dengan korban ini mesti ada tertibnya. Solat dahulu, barulah sembelih binatang korban. Solat sunat hari raya bila? Solat sunat hari raya pada waktu pagi 10 hari bulan. Lepas terbit matahari, kemudian berlalu masa solat sunat Aidul Adha dan selesai kedua-dua khutbahnya. Sama ada yang berkorban solat sunat ataupun tidak solat sunat tidak disyaratkan. Kalau dia tak solat sunat pun tak apa. Yang penting solat Idul Adha dan 2 khutbah di qaryahnya dah habis. Jadi malam raya tak boleh lah. Malam raya tidak boleh. Siang dan malam, wal-lailu wan-naharu sawa'un fi jawaziz zabhi. Siang dan juga malam boleh untuk lakukan sembelihan korban, cuma makruh hukumnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Malamnya yang dibolehkan hukum harus tapi makruh adalah 10 malam 11, 11 malam 12 dan 12 malam 13. 13 hari bulan waktu maghrib habis masa, malam 14 tak boleh, sama juga dengan malam 10. 9 malam 10 tak boleh, 13 malam 14 juga dah habis masa. Jadi ada 4 hari 3 malam untuk kita melakukan ibadah ini. Kalau boleh elakkan malam itu lagi bagus, kerana kalau dibuat juga adalah makruh walaupun dibenarkan dan sah. Terusnya, tadi kita kata masa untuk melakukan ibadah korban ini berterusan sehingga akhir hari tasyrik yang ketiga sebelum daripada maghrib. Dalam kitab fiqh sebut hatta ila qabla tamami ghurubis syamsi, sehinggalah sebelum daripada sempurnanya terbenam matahari. Bulatan matahari itu al-qars, dia kalau baru sentuhan pertama, yang kita nampak sentuhan pertama itu belum waktu maghrib, separuh belum waktu maghrib, habis semua bulatan baru masuk maghrib, itu maksud sempurna. Dibagi contoh supaya kita lebih faham. Hatta law qata'a al-hulquma wal mari qabla tamamil ghurubi, sehingga kalaulah sekiranya orang yang sembelih binatang sempat putuskan urat hulqum dan juga urat mari sebelum daripada sempurnanya terbenam matahari, sahhat udhiyatuh, sah korbannya. Dia tak kira matinya bila, yang penting putus uratnya bila. Jadi kalau matinya lepas maghrib, yang penting urat itu putus sebelum daripada maghrib, maka dikira sah korbannya, masih dalam waktunya lagi. Terusnya, binatang yang boleh dijadikan korban.
Kita sebut tadi bahawa istilah binatang itu dalam kategori al-an'am. Itu jelas. Walaupun ada yang terjumpa dalam kitab, dia baca kitab ni seronok, jumpa macam-macam, tapi kena faham betul-betul. Bukan semua kita boleh keluarkan kepada orang ramai, kerana ada ketikanya para ulama sedang membahaskan tajuk itu, tengah bahas, belum buat kesimpulan lagi. Jadi bila belum buat kesimpulan, tiba-tiba kita pick up, bawa keluar, oh ada rupanya dalam kitab mazhab Syafi'i. Habislah. Dia sama juga macam orang bagi nama anak, tuan-tuan sekalian. Cari nama untuk anak, carinya kat mana? Dalam Quran. Jumpa nama syaitan ada, tuan-tuan sekalian. Syaitan ada dalam Quran. Kat mana ambil nama ni untuk anak ni? Dalam Quran, Ustaz. Okeylah. Itu tengah cerita musuh, itu tengah cerita orang ataupun makhluk yang engkar dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi kena betul-betul tengok hujung perbahasan itu, apa yang disebut wal mazhab. Dan mazhab ialah, maknanya mazhab Syafi'i ialah gini. Kesimpulannya. Ada mazhab yang dikaitkan dengan sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang maknanya dikaitkan dengan boleh korban dengan ayam. Boleh korban dengan ayam, ekor ayam. Para sahabat pada waktu syariah itu belum mantap, bila Nabi kata tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala pada hari raya korban berbanding dengan mengalirkan darah, maknanya sembelih binatang. Apa-apa binatang lah. Nampaknya, maknanya ini ada pendapat itu, cumanya ia bukan yang muktamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Terusnya, dua syarat bagi al-an'am. Yang pertama umurnya, yang kedua adalah tidak ada kecacatan ataupun aib yang boleh mengurangkan daging korbannya, daging binatang itu. Jadi umur, dia punya detail adalah tengok jenis. Kalau unta cukup 5 tahun Qamariah, 5 tahun Qamariah bulan Islam 5 tahun cukup, masuk 6 tahun. Lembu dan juga kambing biasa Ma'is, yang ini adalah 2 tahun cukup Qamariah, masuk tahun ketiga. Kalau kambing biri-biri sama ada setahun ataupun al-jaza'. Al-jaza' ini ialah gigi hadapannya gugur, tukar gigi lain. Ini mana sampai dulu. Maknanya kalau dah setahun tapi tak gugur, gigi hadapannya pakai yang setahun lah. Tapi kalau walaupun 8 bulan ataupun 7 bulan gigi hadapannya sudah gugur, maka waktu selepas gugurnya itu sudah cukup syarat untuk dijadikan binatang korban. Adapun tidak ada aib dan cacat, yang ini berdasarkan hadis daripada Al-Barra Ibn Azib di dalam Sunan Tirmizi. Nabi ada sebut 4 perkara yang tidak boleh. Kalau 4 ini ada pada seekor haiwan, maka haiwan itu tidak boleh dijadikan korban. Al-awra al-bayyinu awruha, al-maridu al-bayyinu maraduha, wal-arja al-bayyinu arjuha, wal-ajfa allati la tungqi. Matanya buta, tak nampak. Yang kedua, sakit betul. Ada penyakit-penyakit untuk haiwan ini tertentu. Kemudian sempang. Kemudian yang satu lagi, yang terakhir, yang keempat ialah tidak ada otak ataupun dikaitkan dengan gila. Dalam kitab fiqh tulis pusing tak berhenti-henti binatang, dia pusing. Jadi itu contoh kegilaan bagi binatang lah, tuan-tuan sekalian. Terusnya, yang terakhir, sebelum yang terakhir, di antara binatang yang jantan dan juga betina, adakah disyaratkan mana lebih afdal? Pendapat yang terakhir dalam mazhab Asy-Syafi'i, dua-duanya boleh untuk dijadikan binatang korban. Cuma ada khilaf. Ada yang menyebut jantan lebih afdal, ada yang kata betina lebih afdal. Bila kita baca lagi, ceritanya adalah mana yang lebih besar ataupun banyak dagingnya. Tengok keadaan lah.
jadi mungkin akan berubah. Dia akan, pemboleh ubahnya adalah mana yang lebih banyak dagingnya. Seterusnya, tidak mengapa, ataupun kalau ikut perkataan Arabnya la yadurru, tidak mudarat, makna tak ada kesan apa-apa. Idza arada ba'duhum at-tadhiyah wa ba'duhum al-akl wa ba'duhum al-bay', walau kana ahaduhum dhimmiyan lam yaqdah fima qasadahu ghairuh min udhiyatin wa nahwiha. Tidak mengapa sekiranya untuk unta 7 bahagian, untuk lembu 7 bahagian. Ini hadis Jabir ketika tahun Hudaibiyah. Al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Sekarang 7 tumpuk ataupun 7 bahagian itu tidak mengapa kalau sebahagian niatnya untuk korban, sebahagian yang lain pula niat untuk makan, ataupun sebahagian yang lain niatnya untuk niaga, untuk jual. 4 bahagian korban, bahagian kelima makan, bahagian keenam orang ni masuk nama juga nak makan, bahagian ketujuh ni nak berniaga, nak dah pujuk, bagilah nama korban ni 4 hari setahun kot, bukan banyak peluang, tak apa, saya dah korban tempat lain banyak dah, yang ni memang saya nak makan, saya nak makan, boleh. Maknanya dia tak niat korban langsung, tu yang tak bagi nama tu. Yang seorang lagi pula dia nak jual, saya ambil bahagian ni Ustaz, ambil berkat sebab daging korban kongsi dengan geng lain, kalau dijual berkat Ustaz, dia kata. Lagipun 700 saya packing cantik-cantik dapat 2000, balik modal saya. Baik, boleh, tak mengapa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga menyebut kalau salah seorang itu adalah kafir zimmi, niatnya nak makan, bukan untuk korban. Tapi kalau ada orang agamanya sembah berhala, dia kata yang bahagian ni saya ambil untuk Tuhan dia kata. Yang ni tak boleh. Tapi untuk makan, untuk jual ni tak ada masalah. Jadi itu dah diselesaikan oleh para ulama. Yang terakhir adalah makan daripada korban. Tahun ni nampaknya tak ada jamuan sup pulang lah ya tuan-tuan sekalian. Ada, buat sendirilah, buat sendiri makan dengan isteri dan anak masing-masing. Kalau ada lebih, bagi dekat penceramah, tu tak apa. Apa pun, saya nak fokus 1 atau 2 perkara. Kita sedia maklum, sebelum ni selalu kita dah sebut bahagian 1/3 itu paling cantik, bahagi 3, 1/3 kita ambil, 1/3 bagi pada fakir miskin, 1/3 kita bahagi kepada saudara mara, jiran tetangga atau siapa saja walaupun bukan orang miskin, boleh. Ini tuan-tuan sekalian boleh rujuk daripada surah Al-Hajj, sebab ini adalah qaul jadid yang terpakai dalam mazhab Syafi'i. Bahagiannya adalah 3. Macam mana kita nak agihkan? Yang ini merujuk pada surah Al-Hajj ayat 36. Dalam ayat 36, hujung ayat Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebahagian daripadanya dan berilah makan, sedekahkan kepada al-qani', iaitu orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Jadi orang minta-minta, miskinlah dia, fakir. Yang tidak meminta-minta, orang yang tidak miskin. Sebab itu bahagian orang yang berkorban al-mudahi ambil. Yang ini hukumnya sunat, tidak wajib. Kalau dia nak sedekah semua, itu lagi bagus. Cuma tidak dapat barakah sunnah makan bahagian daripadanya. Kecuali orang yang korbannya adalah nazar. Yang ini orang yang berkorban tidak boleh makan walau sedikit pun daging korbannya. Daging korban kawan dia boleh. Jangan salah faham. Sebab ada yang tanya bila kita sebut, dia kata Ustaz, takkanlah kalau saya bernazar tak boleh makan langsung daging korban. Kita kata daging korban yang bahagian kamu. Kawan sebelah boleh, jiran dia punya boleh. Mesejlah sikit, apa khabar daging korban. Takut tak dapat. Jadi pulanglah tuan. Tapi bernazar tak boleh. Baik, itu yang pertama, bahagian berdasarkan ayat Quran. Yang kedua yang saya nak sentuh adalah
1/3 itu tidak semestinya sama rata. Ni 2 hari lepas ada KJK Masjid malam-malam mesej, rupanya tengah mesyuarat macam mana nak agih, plan nak agih daging korban. Ustaz, macam mana kalau sekiranya punyalah panjang, dia type tuan-tuan, dia bagi contoh, sebelum ni kami lakukan kalau 60 kilo satu bahagian, 20 kilo orang yang berkorban, 20 kilo fakir miskin, 20 kilo lagi adalah untuk ahli Korea. Boleh tak Ustaz? Oleh kerana tahun ni tak ramai yang korban, kalau kita kekalkan sama dia punya bahagian, orang fakir miskin banyak sekali dapat. Dia kata 1/3 itu tak semestinya sama rata, cuma bahagiannya 3, tapi boleh adjust. Sana 10, kemudian 50, kemudian 10, 40, 10, boleh, tak ada masalah. Cuma yang paling penting adalah bahagian fakir miskin. Apa kata Imam An-Nawawi? Yajibut tasadduqu bi syai'in yutlaqu alaihi al-ism. Wajib disedekahkan dengan maksud kepada fakir miskin yang dengan sedekah itu bisyai'in, walaupun sedikit tetapi mencapai nama dan maksud sedekah. Sekilo pun tak apa. Setiap bahagian orang yang berkorban ambil cabut, sekilo pun tak apa. Imam Nawawi kata iza akalal jami', sekiranya orang yang berkorban ambil semua makan, ataupun dia ambil untuk dia bagi juga kepada saudara mara yang tidak fakir miskin tak dapat langsung. Ini maksud iza akalal jami', hukumnya apa? Lazimahud doman, wajib untuk dia ganti dengan yang lain harga dan nilainya. Berapa banyak? Sekilo tak apa, keluarkanlah RM40 bagi pada fakir miskin. Ini perlu diberikan perhatian. Fakir miskin tu portion itu wajib daripada setiap kelompok ataupun bahagian orang yang berkorban. Dan jangan kita maknanya salah sangka pula apabila orang yang berkorban kata saya nak ambil semua lah Ustaz, saya nak ambil semua, yang ni untuk masjid, untuk fakir miskin saya uruskan sendiri. Tak apa, tak semestinya kita yang urus. Boleh jadi dia ada maknanya pakcik dia ataupun saudara mara dia yang miskin, fakir dalam senarai yang dia tahu, maka dia agih sendiri pun tidak mengapa. Seterusnya, yang ketiga, orang yang berkorban dan orang yang dapat daging korban. Yang berkorban ambil bahagian korbannya, bahagian orang yang dapat daging korban daripada orang yang bukan fakir miskin tidak boleh jual daging korban. Tak boleh jual. Dia boleh makan, dia boleh belanja orang, dia boleh sedekah, boleh. Tapi untuk jual tak boleh. Baru ni ada soalan sampai, Ustaz, bahagian saya, sebahagian saya nak makan dalam family, sebahagian lagi saya nak jual dekat supermarket, dia kata. Boleh tahan juga idea ni. Kita kata yang makan family tak ada masalah, yang supermarket ini tidak boleh. Kerana apa? Kerana kalau kita rujuk hadis Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Siapa yang jual bahagian kulit binatang korbannya, maka tiadalah korban baginya, dengan maksud tidak sah korbannya. Dia dah dapat semua bahagian dia sampai kat kulit, dia pun jual. Ada orang beli, contohnya RM50. Kenapa jual tadi itu tidak dikira dapat korban? Kerana kalau satu bahagian korban RM700, 750 sebagai contoh, ambillah 700. Bila RM700, satu bahagian dia korban kerana Allah Ta'ala. Dijual mana-mana bahagian, sama ada kepala ke, dia punya kulit ke, dalam hadis sebut kulit, RM50. Sebenarnya dia tidak berkorban satu bahagian. 700 tolak 50 jadi 650. 650 tidak dapat satu bahagian. Seakan-akan dia tak korban, dia tidak berkorban. Jadi ini kena jaga. Dan yang terakhir, yang keempat, perkara keempat, iaitulah berkaitan dengan perkataan Al-Jazzar. Dalam hadis Sayyidina Ali menyebut riwayat
dia ditugaskan oleh Nabi SAW untuk uruskan korban unta Nabi SAW. Hujung, bila dia cerita banyak perkara, di hujung ini yang jadi perbahasan. Sayyidina Ali kata, aku diperintahkan oleh Nabi alla u'tiyal jazzar minha. Aku disuruh oleh Nabi SAW untuk tidak memberikan kepada al-jazzar daripada korban itu. Ramai orang dia jadi bila ambil riwayat ini, dia tak rujuk betul-betul perbahasan fiqh dan tidak merujuk kepada realiti waqi' pada hari ini, lalu menyebut siapa yang menyembelih, tukang sembelih, tukang lapah tidak boleh diberi daging korban sebagai upah. Tak dapat langsung, memang tak bagi. Dan memang berlaku di beberapa masjid yang tukang sembelih dan juga yang tukang lapah tidak dapat daging korban ataupun mana-mana bahagian korban. Persoalannya, adakah tukang sembelih yang ada di surau, di masjid pada hari ini yang kita buat di Negeri Selangor ini menepati perkataan Al-Jazzar dalam hadis? Sehingga Al-Imam An-Nawawi pun masukkan hukum menyebut la yajuzu ja'alal jilda wa ghairahu, maknanya jilda al-udhiyah wa ghairahu, selain daripada kulit. Tidak boleh jadikan kulit dan selain daripada kulit binatang korban itu ujratan lil jazzar, sebagai upah kepada al-jazzar. Al-jazzar ini adalah nama khusus bagi tukang daging yang kerjanya daging, sembelih binatang, lapah, jual, ni semua kerja dia. Al-jazzar. Al-jazzar dia bukan sukarela. Al-jazzar berbayar. Sebab itu perkataan ujrah itu merujuk kepada akad muamalah. You nak saya tolong sembelih, boleh, tapi 1 ekor lembu saya sembelih kena bayar RM200. Contoh ya, akad. Kita pun setuju, pengurusan setuju. Maknanya setiap ekor dia sembelih 200. Kalau 3 ekor, 2 kali 3, 600. 600 ini mesti diambil daripada kos lain, bukan daripada korban. Sebab tu kalau ambil bahagian korban, bagi kepada dia, ganti 600, ini yang dipanggil ujrah. Tidak boleh. Satu. Yang kedua, tukang sembelih kita ni, Ustaz Hashim, apa lagi? Ustaz Sifulan, pegawai JAIS, pegawai Jabatan Mufti, guru sekolah, pensyarah universiti, pegawai-pegawai, sembelih semuanya sukarela. Tak ada seorang pun yang minta bayaran dan kita tak pernah setuju pun untuk bayar setiap kali sembelihan. Bahkan namanya pun tim sukarelawan korban. Dapatlah t-shirt ada tulisan kat belakang. Tu je. Jadi tak ada akad apa-apa. Jadi pertama sekali tidak sama dengan al-jazzar yang dimaksudkan. Kedua, kalaupun ada kebimbangan para ulama, saya jumpa jawapan-jawapan di negara Timur Tengah, fatwa-fatwa mereka, bagilah kepada tukang sembelih, bagilah kepada orang yang tolong lapah, tetapi jangan diniatkan sebagai upah. Niatkan saja sebagai sedekah dan hadiah. Oh, ahli qaryah yang tak datang tolong, yang tak sembelih dapat 3 kilo, 4 kilo, tiba-tiba tukang sembelih, Ustaz, minta maaf Ustaz, tahun ni tak ada bahagian. Hadis Sayyidina Ali Ustaz. Habis dah. Tahun depan tak nak sembelih kita orang. Salah faham. Salah faham. Jadi itu beberapa perkara yang saya ingin jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya, hakikat keduanya daripada Allah dua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' 'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'id 'an baladina hadza khassah wa 'an sa'iri biladil muslimina 'ammah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.